Sejak tahun 2020, penyakit mental telah dijangka menjadi masalah kesihatan kedua terbesar selepas penyakit jantung. Kira-kira setiap 3 daripada 10 rakyat Malaysia berumur 16 tahun ke atas dilaporkan mengalami pelbagai masalah gangguan mental. Hai, saya Dora Rachel dan saya akan membawa anda menyelami perihal pelbagai jenis penyakit mental yang wujud saat ini. Fokus kita kali ini adalah isu depresi dan anda sedang menyaksikan Di Sebalik Wajah. Kesedihan, kemurungan, ketidakupayaan merasai kegembiraan dan hilang minat terhadap aktiviti harian, kesemua ini adalah pengalaman atau perasaan yang pernah kita semua lalui. Walau bagaimanapun, sekiranya ia berlaku secara berterusan sehingga melumpuhkan sebahagian besar kehidupan dengan ketara, maka ia mungkin mengisyaratkan depresi. Depresi adalah gangguan mood berlanjutan yang melibatkan perasaan sedih dan hilang minat dalam pelbagai aspek kehidupan. Ash? Ash? Jom, turun bawah. Makan. Turun, Ash? Allahu Akbar. Ash tak boleh macam ni, Ash. Abah pun sedih juga. Tapi Ibu Ash tu dah 3 bulan lebih tinggalkan kita. Kita tak boleh terus macam ni. Kita kena teruskan hidup. Kalau ikutkan hati Abah ni, Ash, dah macam ditarik-tarik tau. Abah dengan Ibu Ash ni dah 20 tahun lebih kita orang hidup bersama. Tiba-tiba Ibu Ash tu dah tak ada. Ash cuba bayangkan perasaan Abah ni. Tapi Abah kena kuatkan hati. Redha dengan ketentuan Tuhan. Abah harap Ash pun kena redha dengan apa yang berlaku. Ash! Ash buat apa tu? Allah. Ash rasa bersalah, Allah. Ibu meninggal disebabkan Ash.
Kalaulah masa tu Ash tak bangun lambat, Ibu takkan bawa kereta seorang-seorang. Ibu tak akan meninggal. Ini semua salah. Semua salah Ash. Astaghfirullahalazim. Ash. Dengar cakap Abah ni. Tak baik cakap macam tu. Depresi boleh mempengaruhi pemikiran, perasaan dan tingkah laku seseorang secara negatif. Individu yang mengalami depresi akan berasa hilang harapan serta keyakinan, dibelenggu dengan perasaan membenci diri dan menganggap dirinya tidak berharga. Depresi boleh berlanjutan sama ada selama berminggu, berbulan mahupun bertahun. Dan pengalaman depresi setiap orang adalah berbeza-beza. Kita dengar apa kata pakar. Apa sebenarnya yang dikatakan sebagai depresi, doktor? Okey. So depresi adalah satu penyakit yang boleh menjejaskan perasaan, pemikiran dan kelakuan. Dan depresi di sini kita merujuk kepada perasaan sedih yang berpanjangan dan berlebihan. Perasaan sedih semasa depresi adalah berlainan dengan perasaan sedih contohnya dalam situasi putus cinta, kehilangan kerja, sebab perasaan semasa situasi sedemikian adalah satu reaksi yang normal dan biasanya tidak berpanjangan. Tetapi perasaan sedih semasa depresi adalah berpanjangan, berlebihan dan perasaan tu akan ada sekurang-kurangnya 2 minggu secara berterusan dan biasanya tidak berubah mengikut perubahan persekitaran. Terdapat beberapa jenis depresi, antaranya termasuk gangguan depresi utama. Ada 2 simptom yang utama. Salah satu adalah perasaan sedih yang berpanjangan ataupun berlebihan sekurang-kurangnya 2 minggu secara berterusan. Dan satu lagi simptom adalah kehilangan minat dalam menjalankan aktiviti harian ataupun aktiviti yang digemari sebelum ini. Jadi salah satu simptom ini perlu ada untuk kita kata ada depresi. Dan selain daripada itu, perlu ada 4 simptom lain termasuk gangguan tidur, gangguan selera makan, kurang tumpuan perhatian, rasa putus asa ataupun rasa bersalah yang tidak setimpal dengan kesilapan yang dilakukan. Dan pada tahap yang serius, pesakit yang mengalami gangguan depresi utama boleh ada niat untuk mencederakan diri sendiri atau bunuh diri. Gangguan depresi berterusan ataupun persistent depressive disorder pula, simptom dia lebih kurang sama dengan gangguan depresi utama, tapi bezanya adalah tempoh perasaan sedih. Tadi gangguan depresi utama, perasaan sedih sekurang-kurangnya 2 minggu. Tapi pada persistent depressive disorder, perasaan sedih akan ada kebanyakan hari selama sekurang-kurangnya 2 tahun. Terdapat pelbagai jenis depresi di mana setiap satunya diklasifikasikan menurut simptom-simptom yang dialami seperti gangguan depresi utama dan gangguan depresi berterusan. Selain itu, kita juga perlu mengetahui bahawa terdapat sejenis lagi depresi yang dialami secara khusus oleh kaum wanita. Ia dikenali sebagai depresi pasca partum. Anak menangis. Maya? 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 Awak tak dengar kan anak kita menangis? Dia nak susu lagi lah tu. Habis tu? Ish.
Maya, anak kita menangis awak buat tak tahu je. Ha? Anak kita tu tak sampai sebulan umurnya. Awak tak kesian ke? Kalau saya tak balik tadi, awak biarkan je lah dia menangis. Abang dah bagi susu kan? Dia pun dah senyap kan? Dah lah! Yang abang nak bising-bising lagi ni kenapa? Maya tak boleh nak buat sorang-sorang, bang. Maya dah cuba sangat-sangat. Tapi tak boleh. Apa awak cakap ni? Maya tak sedia lagi nak jadi seorang ibu. Maya tak tahu macam mana nak jaga anak kita. Maya rasa terperangkap. Maya. Mana Maya? Maya? Kenapa ni? Cuba bagi tahu abang. Maya tak tahu. Maya benci diri Maya. Maya tak faham kenapa Maya tak boleh nak sayang anak kita. Maya tak tahu. Maya. Sudah. Ya. Depresi pascapartum berkait rapat dengan peralihan hormon ketara sehingga mempengaruhi kondisi mood. Kaum wanita juga boleh mengalami sejenis lagi depresi yang dikenali sebagai gangguan disforik pramenstruasi. Depresi jenis ini mula berlaku seminggu atau 2 minggu sebelum kedatangan haid wanita. Simptomnya hampir sama dengan sindrom pramenstruasi atau PMS, tetapi keamatannya lebih ketara dan serius. Depresi peripartum merujuk kepada depresi yang bermula semasa mengandung ataupun bermula dalam 4 minggu selepas bersalin. Dan ia affect sekurang-kurangnya 15% pesakit yang bersalin. Simptom depresi peripartum termasuk perasaan sedih yang berpanjangan, kehilangan minat dalam menjalankan apa-apa aktiviti harian. Di samping itu, pesakit juga akan rasa dirinya tidak berguna dan ini akan menjejaskan kebolehan seseorang ibu untuk menjaga bayi ataupun anak-anak. Dan pada tahap yang serius, ibu yang mengalami depresi ini boleh ada niat bukan saja untuk mencederakan diri sendiri, bunuh diri, tetapi juga akan ada niat untuk membunuh anak atau baby. Dan ini adalah sangat serius. Depresi peripartum juga boleh menyebabkan halusinasi, delusi dan kekeliruan. Di antara simptom depresi pascapartum akibat peralihan hormon ketara merangkumi perubahan mood yang ketara termasuk perasaan sedih, pengasingan sosial, kesulitan membina ikatan atau hubungan dengan bayi, perasaan diri tidak berharga, serangan panik atau cemas, pemikiran mencederakan diri atau bayi, dan pemikiran bunuh diri. Penting untuk kita tahu membezakan di antara kesedihan yang normal dengan depresi. Proses kesedihan normal setelah sesebuah kejadian traumatik mereda selaras perjalanan masa. Tetapi depresi berterusan dengan impak yang ketara atau ekstrim. Selain orang dewasa, depresi juga boleh dialami oleh kanak-kanak dan remaja. Begitu pula dengan warga emas. Walaupun simptomnya hampir sama, namun terdapat beberapa perbezaan yang dikenal pasti berdasarkan peringkat usia. Biasanya kanak-kanak tidak pandai untuk menghuraikan perasaan sedih, maka penilaian depresi perlu dibuat melalui pemerhatian perubahan dari segi tingkah laku kanak-kanak. Dan kanak-kanak yang mengalami depresi biasanya akan menjadi kurang aktif serta tidak mahu hadir ke sekolah.
Disebabkan simptom depresi termasuk gangguan daya tumpuan, rasa letih berlebihan, maka ini akan mempengaruhi kebolehan kanak-kanak itu untuk belajar dan seterusnya menjejaskan prestasi sekolah. Ada segolongan warga tu mungkin simptom utamanya bukan perasaan sedih, tapi lebih kepada perasaan kosong ataupun tidak dapat rasa gembira. Presentasi depresi mungkin lebih kepada sakit fizikal yang berulangan, dan salah satu simptom lagi yang lazim dinampak di golongan warga tu yang mengalami depresi adalah masalah ingatan. Mereka menjadi cepat lupa, dan ini seringkali disalah sangka warga tu itu mengalami demensia, tapi sebenarnya bukan demensia, sebab masalah ingatan akan bertambah baik sekiranya rawatan depresi dimulakan. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, depresi merupakan penyebab utama ketidakupayaan hidup penduduk global. Dianggarkan kira-kira 5% daripada kalangan orang dewasa dan 5.7% warga emas di serata dunia mengalami depresi, yang membawa kepada seramai kira-kira 280 juta orang. Punca depresi masih belum difahami secara pasti oleh dunia perubatan. Walau bagaimanapun, ia dipercayai boleh tercetus akibat faktor interaksi sosial, psikologi dan biologi yang kompleks. Terdapat banyak teori yang menghuraikan punca depresi. Secara amnya, teori ini menyatakan depresi adalah disebabkan oleh ketidakseimbangan pengantara saraf di otak. Terdapat banyak faktor sebenarnya yang boleh menyebabkan ketidakseimbangan pengantara saraf. Ini termasuk contohnya keturunan genetik, penyakit medikal yang kronik, ataupun bila seseorang tu berdepan dengan stres yang berpanjangan. Faktor-faktor risiko depresi termasuk perubahan fizikal dan elemen kimia dalam otak. Mempunyai ciri-ciri personaliti tertentu seperti harga diri yang rendah atau pesimistik, pengalaman traumatik seperti penderaan fizikal atau seksual dan kehilangan orang tersayang, penyalahgunaan bahan dan menderita penyakit kronik seperti barah, strok atau penyakit jantung. Di antara perempuan dengan lelaki, siapa yang lebih berisiko untuk mendapat depresi? Kalau ikutkan statistik dunia lah, memang perempuan yang lebih tinggi, dan kalau ikutkan yang mendapatkan servis kami pun kebanyakannya memang perempuan lah dengan lebih daripada 70%. Ada golongan profesional, ada juga yang golongan suri rumah, ada juga pelajar dan pelajar di peringkat universiti maupun remaja lah yang bersekolah. Mengikut kajian statistik, memang didapati depresi mungkin lebih tinggi di kalangan perempuan. Tapi saya rasa ini mungkin disebabkan golongan perempuan lebih mudah untuk mendapatkan rawatan sekiranya depres berbanding dengan kaum lelaki. Depresi boleh menjejaskan kualiti kehidupan dengan ketara. Individu yang mengalami depresi berdepan dengan masalah kesukaran pembelajaran, kerjaya mahupun perhubungan keluarga ataupun sosial. Dan depresi peringkat kritikal boleh mengarah kepada percubaan bunuh diri. Sekiranya anda atau orang tersayang di sekeliling anda mengalami depresi, dapatkan bantuan seawal mungkin. Jadi setakat ini tidak ada ujian makmal yang boleh digunakan untuk diagnose depression. Maka penilaian depresi adalah melalui temu bual pesakit untuk mendapatkan simptom penyakit, mengkaji sejarah penyakit dan sejarah keluarga untuk doktor mendapatkan diagnosis depresi. Walaupun demikian, pada peringkat awal doktor mungkin perlu menjalankan beberapa ujian darah. Ini adalah kerana simptom depresi mungkin mirip simptom penyakit medikal yang lain. Maka doktor perlu membuat beberapa ujian untuk memastikan simptom itu bukan disebabkan penyakit medikal dan simptom itu adalah disebabkan depresi.
Untuk pengetahuan, depresi merupakan salah satu penyakit mental yang paling tinggi kadar kejayaan rawatannya. Di antara 80 dan 90% penderita depresi bertindak balas positif terhadap rawatan. Lebih awal rawatan bermula, maka lebih efektif hasilnya. Rawatan bagi depresi kebiasaannya melibatkan ubat-ubatan, psikoterapi atau kombinasi keduanya. Banyak jenis ubat yang sedia ada untuk rawatan depresi dan doktor biasanya akan memilih ubat yang sesuai mengikut simptom dan keadaan penyakit. Dan fungsi utama ubat ni adalah untuk seimbangkan balik pengantara saraf di otak. Dan simptom depresi akan berkurangan selepas 2 hingga 4 minggu rawatan ubat dimulakan. Dan contoh rawatan psikoterapi adalah terapi kognitif dan tingkah laku ataupun CBT. Dan CBT ini boleh membantu pesakit mengenal pasti corak pemikiran yang negatif dan seterusnya membantu membentuk pemikiran yang lebih positif. Terdapat juga segolongan pesakit yang mungkin tidak mempunyai respon yang baik terhadap rawatan ubat. Maka pesakit ini mungkin doktor akan syorkan rawatan ECT ataupun elektrokonvulsif terapi. Dan pesakit yang mempunyai niat yang risiko yang tinggi dalam untuk bunuh diri juga doktor mungkin syorkan untuk diberi ECT. Dan pesakit depresi yang mengabaikan penjagaan diri, contohnya tidak mahu makan dan minum, ataupun pesakit yang ada niat yang tinggi untuk bunuh diri, perlu dimasukkan ke ward untuk rawatan. Selain makan ubat, penting juga untuk pesakit-pesakit mengamalkan gaya hidup yang sihat macam jaga tidur, jaga makan dan juga bersenam. Pesakit perlu cuba untuk berfikiran positif. Penyakit mental boleh berlaku kepada sesiapa sahaja tanpa mengira usia, jantina atau status kehidupan. Kita perlu meningkatkan kesedaran diri dengan pengetahuan dan seterusnya mengikis stigma serta diskriminasi yang masih wujud perihal penyakit mental. Saya Dora Rachel, hos anda dalam Di Sebalik Wajah.